أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم الماء الذي masuk ke dalam dewan. Puan Rosnaizam bintul Abdul Majid, pengarah IKTBN Sepang, yang berusaha Encik Hairul Rizwan bin Abdullah, Timbalan Pengarah Pengurusan Latihan, Encik Muhammad Syafiq bin Muhammad Han, Ketua Cawangan Pengurusan Pelajar, yang dimuliakan Usamah Jemputan pada pagi ini, Ketua-Ketua Jabatan, semua pegawai dan kaki tangan IKTBN Sepang. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, dari Sepang ke Teluk Intian, terus pula ke Kuala Perlis. Harap semua beri perhatian. Mohon saya mulakan majlis. Selamat datang ke ceramah kita terbaik lagi, kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama dalam majlis yang diadakan pagi ini. Atau merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Menaminkan bacaan doa yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Aiza bin Muhammad Sofi. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, boleh mencacat celakan majlis kami, dan daripada segala perkara yang melalaikan. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sambutan kita. Oleh itu, majlis dengan sukacita dan hormatnya menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Don Daniel bin Don Wiyajid untuk menyampaikan tazkirahnya. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فاز المتقون. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بك من البرص والجنون إن شاء الله. Amin ya rabbal alamin. Semua sihat? Alhamdulillah. Okey, boleh tak nak minta tolong? Kita buat dua perkara.
Ai. Jangan buat cemas dulu tu. Senang aja. Okay. Yang kedua, kita ni ada dalam bulan Syaban. Bulan Syaban. Apa keterkaitannya dengan kita? Saya beritahu dulu. Tajuk dia Ihya Ramadan. Dia ni bukanlah orang mahir sangat. Ramadan saya pun tak kira tak ke mana. Kita bincang. Ada soalan yang tak faham pasal bulan Ramadan, tanya. Kita discuss sama-sama. Kita tengok. Apa tu soal buat kecengang apa tu? Bincang boleh? Kita bincang. Boleh lah, boleh ya? Okey, contoh semua rahsia-rahsia yang ada, insya-Allah selama mana otak saya boleh ingat, saya akan contohkan semua. Kita baca dulu baru best. Boleh lah. Ya Rasulullah, Nabi Allah, Assalamu Ya Rasulullah, Ya Rasulullah. Baca aku seorang, baca haram jatuh. Kamu nak baca yang satu lagi, yang tadi yang senang sikit. Sallallahu salamullah illa salatullah salamu billah tawassalna bi rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah billah ala yasin. Allah masjid tak betul lah. Pak ada tanya dekat dia, saya pergi masjid untuk nak jadi bagoi, tapi bila saya pergi masjid, tengok di masjid ada orang tidur. Aku nak tanya hang soalan. Anak dia kata, kalau ayah nak tanya, ayah tumpah ke tak? Saya nak abang, ayah setitik pun tak tumpah. Saya tak ada tengok ayah. Ayah dia tanya, apa ramai orang halin lah? Saya tak ada tengok ayah. Dia jaga ayah tak boleh tumpah. Berapa ramai duk menyimbang mengata ke orang, tak ada tengok ayah. Ayah dia kata, hatu pengajaran aku nak ajak kat hang. Hang pergi mana pun, kalau hang sibuk jaga diri hang, perbetul diri hang, hang tak akan sempat nak tengok salah orang lain. Hang tak akan punya hang nak tengok apa benda hang tak apa nak kena dengan orang. Nak tengok kawan dia lah maksudnya. Tu dia hang lah, ustaz kata kat hang tu. Dia tak ada tengok lagu tu. Kita perbetul diri kita. Mudah-mudahan ada manfaat insya-Allah. Sebab sekarang kita semua dewasa. Hampa di peringkat universiti lah kita kata. Umur 18 nak ke 20 ke 30 ni dewasa dah. Saya pun sama. Jadi kita semua dewasa. Contoh benda penting dalam kedewasaan ni sikit mukadimah dulu. Tak boleh lah masuk-masuk Ramadan macam lah hampa tak kenal Ramadan tu boleh. Nak kahwin umur apa? 25 tu sunnah sangat. Tapi baguslah 25. Lagi? 30. 23. Tak mau kahwin langsung. Itu kecewa teruk sangat. Lah satu orang rumah tangga. Tengok elok-elok saya cerita satu-satu. Sebelum kita masuk fokus ya. Sebab kalau tidak masjid dia jadi center. Apa? Kok namun kita kena sembahyang. So latih telinga kita tenang saja. Jangan risau. Bunyi ni tak apa nak buat macam mana. Dia mungkin tak masuk Islam ni. Tak masuk Islam ni dia bunyi. Dengar. Tawa syaitan tu nak keluar. 27. Apakah yang hampa semua faham daripada perkahwinan tadi? Yang kita faham daripada perkahwinan tadi ialah kena tanya satu dulu soalan yang terakhir. Apa dia? Kalaulah abang nak kahwin umur 25, abang sana nak kahwin umur 20, ada yang belakang kata nak kahwin umur 30. Tak ada soalan ni, tak ada masalah. Jawapan tu tak ada masalah. Kena jawab soalan yang satu lagi. Agak-agak dengan kehidupan kita. Agak-agak dengan kehidupan kita, cara hidup. Kita mati umur apa?
tajuk important. Sebab tu I need you, abang-abang yang ada dekat sini dengan kakak, bila ada dekat sini nanti study elok, belajar elok sungguh-sungguh. Sebab ke mana pun apa kena hidup dan apa akan kena mati. Kalau kau tahu, dah lah masa kecil dah menyusah mak bapak, tua menyusah orang lagi buat apa? Baik mati elok-elok macam para ulama, sedap yang selesa, yang mati semua elok-elok. Umur 80 mati, katalah. Kita ambil balik cerita tadi, tengok saya elok-elok sebelum nak sembang Ramadan. Apa kita faham daripada cerita tadi tu? Yang kita faham daripada cerita tadi tu, lelaki tadi dia duduk di bawah jagaan mak bapak dia selama 27 tahun. Perempuan tadi duduk di bawah jagaan bapa dengan mak dia umur 24 tahun, selama 24 tahun. Dan ketika mana mereka dua kahwin, lelaki dan perempuan tadi akan duduk bersama-sama hampir selama 52 tahun sebelum dia mati. Lama tu. Lama tu. Kita duduk dengan mak bapak kita 27 tahun, yang perempuan 24 tahun. Tapi dua orang yang nak kahwin tadi tu, laki perempuan, mereka akan duduk bersama-sama sampai 52-53 tahun. Lama tu, duduk bersama tu. Nak mengihyakan bulan Ramadan. Sebab hampa akan jumpa sebagai suami isteri. Ramadan dia tak mai tiap-tiap hari, dia mai setahun sekali. Jadi kita boleh kira Ramadan tahun ni adalah Ramadan saya yang ke-40. So gap umur antara kita ada yang 13 tahun, ada yang 20 tahun. Sayyidina Jabir dijadikan masjid, dia panggil nama masjidnya Masjid Bani Haram di Madinah itu. Tempat, kalau ingat lagi peristiwa cerita, yang Nabi bawa tentera Khandaq untuk nak makan 1000 orang, makan di rumah dia, masakan untuk 6 orang. Masak untuk 6 orang makan, tapi nak makan 1000 orang. Makanan jadi berganda-ganda untuk 1000 orang makan sampai kenyang. Tu rumah tu masih ada, dia jadi masjid. Nama masjid dia Masjid Bani Haram. Sampai sekarang ada. Ni rumah Sayyidina Jabir. Ni rumah Sayyidina Jabir. So Sayyidina Jabir cerita, ketika kami duduk dalam majlis itu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam raqa mimbar. Nabi naik mimbar. Falamma raqa darajatal ula, ketika dia pijak tangga yang pertama, qala amin. Nabi kata amin. Summa raqa darajatan saniyah, Nabi pijak anak tangga yang kedua, faqala amin. Nabi kata amin. Summa raqa darajatan salisah, Nabi ni anak tangga yang ketiga, faqala amin. Nabi kata amin. Faqalu, semua yang duduk dekat bawah tanya, faqalu, mereka berkata, minta maaf lah saya tadi nak duduk tang situ saja. Jalan ni luas juga pentah ni, tak sampai ke ujung. Saja-saja boleh je jalan. Kata semua orang yang duduk dekat bawah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sami'naka taqulu amin salasa marrat. Faqal, kata Nabi, lamma raqitu darajatal ula, ja'ani Jibril alaihi salam. Faqal, syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu walam yughfar lah. Faqultu amin. Thumma qal, syaqiya abdun adraka walidayhi aw ahaduhuma walam yudkhilahu al-jannah. Faqultu amin. Summa qal, boleh jadi ya? Tak akan jadi. Mustahil lah, mustahil. Okey? So, Nabi bila naik tangga, mereka perhati. Tapi bila mereka perhati, selama ni Nabi naik tangga biasa, naik. Tapi kali ni Nabi amin. 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 Nabi naik tangga macam tu. Jadi, pelik ni. Allah ni maha pemurah. Cakapan Nabi yang tu dahsyat-dahsyat. Allah cerita pasal kita. Pernah satu hadis tu, hadis Qudsi, Allah ceritakan Nabi dialog dengan makhluk yang Allah buat sebelum manusia. Allah sembang dengan langit. Langit kata, Tuhan, izinkan aku hempuk manusia ni yang buat dosa kat kamu. Mereka lalu melalui bawah aku, langit kamu ni memayungi mereka, tapi mereka buat maksiat dengan kamu. Izinkan aku hempuk mereka ni semua ni. Langit kata. Allah tak jawab lagi. Bukit pula cakap, Tuhan, izinkan aku hempuk atas manusia ni. Dia jalan atas muka bumi, sombong, seolah-olah macam tinggi, lebih tinggi daripada gunung. Marah, mereka marah. Apa jawab Allah? Allah jawab senang. Allah kata, kamu semua tak ciptakan manusia
Sebab itu kamu tak mencintai mereka. Aku cipta mereka dan aku sangat mencintai mereka. Itu hadis kursi. Pun dosa dia. Kacau. Allah kata, malaikat habaq kat Nabi. Yang ni orang paling celaka sekali. Kita cerita sikit kalau sempat. Dia sebab apa dia jadi celaka lagu tu. Maka Nabi dengar macam tu. Nabi kan, Nabi yang pengasih sayang. Nabi dengar macam tu. Nabi tak kata pun, Jibril, jangan buat macam tu. Nabi tak kata lagu tu. Nabi biasa kata dekat malaikat, jangan buat macam tu. Contoh, cerita Taif. Yang Nabi kena baling batu tu, kan malaikat mai. Muhammad, mau tak aku hempuk mereka dengan batu? Kan Nabi cakap, jangan. La, jangan. Nabi biasa cakap, jangan. Perang Uhud. Nabi dengar malaikat berbisik sesama malaikat. Kita tunggu darah Muhammad jatuh setitik di bukit Uhud. Kita bunuh semua orang yang dekat Uhud, orang jahat tu. Malaikat nak buat. Nabi, jangan. Nabi macam tu. Tapi kali ni, Nabi naik tangga. Sebab tu tajuk ni important. Sebab tu sebelum saya mula, saya tarik minat hampa semua dulu. Bagi tahu kata apa? Kalau abang dan kakak nak mendewasa elok, nak kahwin dengan keluarga, at least kalau mati umur 80, kahwin umur 27, hampa akan berjumpa dengan Ramadan 53 kali. So, kena tahu macam mana cara nak hidupkan Ramadan. Jangan anggap perkara ni biasa. Sebab tanya saja orang tua-tua yang ada di luar sana, Ramadan mai saja pun masih duk bincang, boleh dah nak isap rokok tak? Nabi kata amin. Nabi naik anak tangga kedua tu, Jibril sambung cakap. Jibril kata, syaqiya abdun, celaka satu manusia, adraka walidayhi, dia ada dua mak bapak, au ahaduhuma, ada ibu tak ada bapa, ada bapa tak ada ibu, walam yudkhilahul jannah, tapi sayang dua-dua ni tak boleh bawa dia masuk dalam syurga. Makna dia anak durhaka atau anak yang menyengecikkan hati mak bapak dia. Dan malaikat kata, dia ni orang yang celaka. Nabi kata, amin, semoga dia celaka hidupnya. Dan yang ketiga, Nabi naik, Nabi langkah satu lagi, malaikat dua ada lagi, malaikat cakap lagi sekali, syaqiya abdun, celakalah satu manusia, disebutkan nama kamu pada mereka, zukirta indahu walam yusalli alaih, mereka dengar nama kamu tapi mereka tak selawat kepada kamu, mereka ni manusia yang celaka. Nabi kata amin. Cuba bayangkan, tengok saya, dalam satu peristiwa Allah himpun 3 benda yang sangat important. Sebab tu untuk orang Melayu, maafkan saya, mungkin ada setengah orang dia tak ada semangat untuk menjaga bangsa dia Melayu ke apa, saya tak tahu itu hampa belajar silibus mana, saya tak tahu. Tapi saya sebagai orang yang ada dalam tanah air sini, budaya dan kehidupan kita sangat dijaga. Sebab tu orang Melayu balik kampung sangat penting. Awal Ramadan buka puasa dengan keluarga sangat penting. Semua benda tu kita ambil kira. Sebab dalam hadis yang sama, Ramadan memuliakan mak bapak dan selawat kepada Nabi. Sebab tu dalam sembahyang tarawih ulama letak supaya kita baca selawat kepada Nabi. Dalam hadis yang sama, tangga yang sama, peristiwa yang sama. Sebab tu saya ajak tuan-tuan selawat awal tadi sebagai apa? Bulan Syaban. Saya tak masuk Ramadan pun lagi. Saya baru nak cerita bunga dia. Yang ni abang dengan kakak pegang sungguh-sungguh. Kalau nak rujuk hadis dia, hadis Imam Bukhari 1338. Hadis Imam Muslim 2870. Hadis Imam Tirmizi 1071. Sekali lagi saya ulang. Kalau sempat tulis nanti semak. Hadis Imam Bukhari 1338. Hadis Imam Muslim 2870. Hadis Imam Tirmizi 1071. Tengok hadis ni elok-elok saya cerita. Kenapa saya ajak tuan-tuan selawat, kenapa dalam tarawih ada selawat, kenapa sebelum masuk Ramadan kena ada selawat. Ini cerita dia dengan elok-elok. Salah satu cabang dia. Abang, kakak, tengok saya. Biasa dengar tak kursus haji? Biasa dengar tak kursus haji? Orang pergi kursus untuk nak pergi haji. Orang pergi kursus nak pergi haji yang diwajibkan di negara kita melalui kealiman para ulama, tabung haji dan sebagainya. Kerajaan kita pun kerajaan Islam semua dia letak. Okey, ni dululah daripada dulu sampai sekarang orang teruskan. Apa dia? Kursus haji wajib, bukanlah wajib berdosa tu bukan. Maksudnya hang nak pergi haji yang kena pergilah kursus. Kursus haji saja 17 minggu. Haji rukun Islam. Biarlah sebab dia rukun Islam, nak pergi haji yang 7 hari tu
kursus 17 minggu. Bukan sini saja, satu Malaysia. Satu Malaysia. Sebab tu saya tak mau semua yang ada kat sini kita hidup ikut flow macam tu je. Jangan. Satu-satunya bulan yang disebut dalam Al-Quran adalah bulan Ramadan. Walaupun bulan Muharram dengan bulan Safar itu Nabi berhijrah, tapi nama Safar dengan Muharram tak ada dalam Al-Quran. Dia ada dalam cerita Ahmad Al-Baq sahaja. Tolong abang, kakak, tolong IKBN, please, saya merayu dengan kerendahan hati saya. This is my humble opinion. Jauhkan daripada bincang tajuk ni apa, Nabi buat ke tak buat. Jangan. Hampa jangan masuk dalam bidang tajuk yang agama macam tu, yang bukan kemahiran hampa, bukan. Jangan. Ni apa, bid'ah ke apa, Nabi tak buat pun lepas selawat apa. Jangan sembang tajuk tu. Sebab saya kalau tanya even kepada orang lain yang tanya soalan sendiri tu pun, orang semua tak boleh nak jawab. Ada benda besar yang Nabi tak pernah buat, yang hari ni satu dunia buat. Orang jalan balik. Orang tinggal dia. Dalam hadis lain kata 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini. Kubur situ, kita di sini. Maknanya mungkin dekat sini kita tengah sembang sesama adik-beradik. Orang minta maaf lah, takziah lah, peluk-peluk, selfie dekat sini. Kubur kat situ. Okey, memang tak ada masalah, bukan berdosa, tak salah. Okey, memang duk buat kat situ. Ni kubur. Tetapi dalam kubur dah berlaku dah perkara yang saya nak cerita kat kamu sekarang. Orang yang lena ni, malaikat dua-dua tu kejut dia. Bangun. So, kita duduk ada kat situ. Kita yang dekat atas tanah ni, duduk ada kat situ. Dia yang duduk dalam tanah, malaikat dah ziarah dia. Malaikat panggil dia. Bangun. Kita duduk tidur atas lambung kiri kan, jenazah. Kubur tutup. Malaikat mai kejut dia buka mata, dia duduk. Malaikat tunjukkan gambaran Nabi Muhammad. Malaikat tanya, hang kenal tak lelaki ni siapa? Itu soalan pertama dalam kubur. Ada pun orang yang beriman, bila dia tengok gambar Nabi Muhammad tu, dia kenal. Jiwa dia kenal. Dia jawab, huwa Muhammad. Ni Nabi Muhammad ni, dia kata macam tu. Kemudian dia syahadah. Dalam kubur tu Nabi kata dia syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa malaikat jawab? Tengok saya elok-elok. Malaikat kata, unzur maq'adaka finnar. Hang tengok kedudukan hang dalam neraka. La ilaha illallah. Apa maksud dia? Orang yang masuk dalam kubur ni, walaupun dia beriman, tapi tempat asal dia kena masuk dalam neraka dulu. Maknanya dia bukan budak baik pun. Dia bukan budak baik. Dia macam kita juga, ada dosa. Duk tengok Netflix, duk tengok banyak dosa kita. Sama aja. Hampa tu suruh buat muka suci sangat dulu. Sama aja. So sebab tu saya cerita, sebab boleh jadi kita orang ni, kita tak tahu tempat kita dalam syurga ke tak. Kita mohon Tuhan bagi aku masuk dalam syurga. Tapi kena ingat, kita nak kena queue dengan orang-orang lain tu. Kita nak compare kita dengan Sayyidina Abu Bakar, jahanam hidup kita. Kita nak compare kita dengan Tok Sahabat Lengah, ambil sahabat Nabi yang last sekali, Abu Tufail. Saya tahu tuan-tuan pun tak pernah dengar nama dia. Abu Tufail, Sayyidina Abu Tufail ada sahabat Nabi yang last sekali wafat. Meninggal dia, habis generasi para sahabat tak ada dah. Last sekali, 110 hijrah. Habis, meninggal dia, habis. Tak ada dah sahabat Nabi. Boleh tak saya nak keluar daripada kubur, nak jumpa keluarga saya nak bagi tahu kat mereka, inilah balasan yang orang dapat kalau dia mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi malaikat jawab kat dia, tak boleh. Tuhan tak bagi. Tuhan suruh hang tidur sampai kiamat nanti hang bangun. Tidur macam pengantin baru, malaikat kata kat dia. Tengok, malaikat cakap benda yang sama. Tidur macam pengantin baru. Sebab tu saya mula mukadimah pun, abang nak kahwin nak dengan kakak. Nah, okey, kahwin very important. Tapi kena tahu, kalau hang kahwin umur 27, hang kahwin umur 24, hang mati umur 80, dengan keluarga hang 20 tahun ya. Hang nak duduk dengan perempuan yang sama dan jantan yang sama selama 53 tahun. Hang salah pilih orang, binasa hidup hang sampai sudah akhir. Bisa? Tak bisa. Tapi dekat masjid keliling biasa dengar tajuk dulu. Kan biasa dengar. Andai ini Ramadan tadi. Yang tu antara tajuk yang paling saya tak faham. Okey, bagi saya cerita logik dia. Antara tajuk yang saya tak faham. Apa dia? Andai ini Ramadan terakhir. Tajuk dia. Tapi dalam ceramah bincang. Tuan-tuan ni nak sembahyang 8 ke 20? Astaghfirullahalazim. Kalau Ramadan hang terakhir 20 sajalah. Apa yang hang berkira? Ya yudkhilukal jannah. Kamu cinta surah Allah, kamu masuk dalam syurga.
Khalas. Cinta qul Allah aja masuk dalam syurga. Tak apa baca qul Allah, nak baca-baca. Janji sembahyang banyak. Kalau tak mau jemu, hafal surah bagi banyak. Kalau tak, hafal surah sikit, jangan jemu. Sembahyang bagi banyak. Tak ada pilihan. Dah dewasa, kita dah besar lah. Bagi banyak sembahyang. Sebab apa? Sebab kita jaga sembahyang kita di tikar sejadah saja. Ni, hampa jaga yang ni ya. Kita lah, saya sekali. Kita jaga yang ni saja. Allah jaga keseluruhan kehidupan kita di langit dan di bumi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Hadis Imam Bukhari ya. Imam Bukhari Muslim. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang sembahyang malam, menghidupkan malam Ramadan dengan tarawih, menuntut ilmu, apa pelajaran, lepas tarawih belajar di waktu malam Ramadan dikirakan menghidupkan Ramadan juga. Sebut ulama dalam kitab. Itu menjana ekonomi negara nanti daripada kalangan kawan-kawan TVET ni. Semoga Allah berkati tangan-tangan hampa. Doa Nabi kepada sahabat Nabi punya tangan adalah Sayyidina ini budak TVET punya hadis ni. Dia berkemahiran menggunakan pedang. Sayyidina nama nekah lah tu. Khalid. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Baca daripada awal. Mampu tu ada 400,000 nak baca macam mana. Sayyidina Ubaidah bin Jarrah. Nabi doa kat tangan dia sebab dia pandai main pedang. Dia tiara. Nabi pegang tangan dia. Nabi kata, semoga Allah pelihara tangan hang bagi hang mahir main pedang. Inilah hadis budak TVET. Tangan-tangan hampa insya-Allah Allah berkat. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ampun maaf daripada saya. Semoga ada peluang kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih tidak terhingga kepada Al-Fadhil Ustaz Don Daniel bin Dumriaji atas tazkirah yang disampaikan sebentar tadi. Hadirin sekalian, terima kasih kepada Puan Rosnaizam binti Abdul Majid atas kesudian menyampai cenderamata. Mohon Puan Pengarah dan Timbalan Pengarah untuk mengambil tempat. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, kita telah sampai di penghujung acara. Saya, bagi pihak urus setia majlis ceramah, seandainya terdapat sebarang kekurangan sepanjang majlis ini berlangsung. Terima kasih sekali lagi kepada semua para hadirin yang sudi meluangkan masa bersama-sama. Dari mana asalnya usah diusul? Mula cara salah tersasul, jangan disimpan di dalam hati. Dijemput yang berbahagia Puan Rosnaizam, Encik Hairul Ridwan, Encik Muhammad Syafiq, Ustaz Don Daniel yang telah disediakan. Majlis mempersilakan. Untuk Ustaz Don udah ke hadapan sini ya, untuk bersama boleh rapat sini untuk sesi gambar.